السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanaka, maha suci bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilma lana, tiadalah bagi kita ini satu pengetahuan. Mana pengetahuan itu, dengan pengetahuan itu, ilmu itu, macam kita sebut tadi. Jadi dengan ada ilmu itu terang jelas nyata tiap-tiap sesuatu. Kalau ilmu tak ada, jahil mana gelap lah, tak nampak isyarat. Ya, ilmu mana nur, cahaya. Bila kata cahaya, nampak terang lah. Warna merah ke, warna putih ke, nampak. Kotor ke, bersih, nampak. Itu isyarat ilmu. Ilmu ini memang sesuatu menjadi yang kepujian siapa juga. Ya, sehingga kata di sana, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang berkehendak pada benda yang nampak ini, dunia ini, material ini, fa alaihi bil ilmi, atasnya itu hendaklah dituntut ilmu. Ada ilmu, ada pengetahuan tentang apa yang dia nak tuntut, cari, dapat. Jadi kena ada ilmu tentang itu. Man arada al akhirah, siapa yang nak pada yang tak nampak pula akhirat pula, fa'alaihi bil ilmi, atas dia juga kena ada ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa-siapa yang kena keduanya itu, fa'alaihi, maka di atasnya itu ilmu, tuntut ilmu juga, kena ada pengetahuan ini. Pengetahuan ini satu pencerahan, penerangan, terang jelas nyata. Jadi terang jelas nyata tiap-tiap satu itu dengan hukumnya, dengan hikmahnya, dengan ilmunya. Jadi terang apa juga yang terang, sekecil-kecil, sebesar-besar, sama ada kasar ataupun nampak kasar ataupun halus, apa juga yang jadi terang itu. Terang tiap-tiap satu itu. Wa azhara kulla syai'in bihikmatih, dan terang jelas nyata tiap-tiap satu itu dengan hukumnya, dengan pemutusannya, yakni dengan ilmunya. Kalau tidak ada ilmu dia yang bagi itu, gelap semuanya. Maka lantaran itu, terang jelas nyata itu satu kesyukuran. Mana satu keadaan yang kita nak menghargai dan nak membesarkan dia. Setiap kata terang itu satu sudut yang kita nak mensyukuri. Jadi siapa yang mensyukuri tentang keterangan ilmu, maka akan diziyadah, akan ditambah sesuatu yang dia tak tahu. Sebab tu di sana Rasul mengajar kita, Rabbi zidni ilmu, zidni ilmu. Wahai Tuhan, Rabbi zidni, tambah oleh kamu, yakni tambah olehmu wahai Tuhan kami, yakni engkaulah wahai Tuhan kami yang telah tambah, yang sedang tambah, yang lagi akan tambah. Maka kita ingat, Rabbi, wahai Tuhan kami, tambah. Kita terlupa yang tambah ini sebelum tu, siapa yang tambah? Dah tambah, sedang tambah, lagi akan tambah. Masuk semuanya. Lantaran itu, orang yang baca doa itu sudah timbul syukur dalam hati dia, rasa terima kasih. Bila rasa syukur, terima kasih baca doa itu, la azidan nakum la in syakartum. Siapa yang tunjuk syukur, apa jawapannya Tuan Imam? Azidan nakum. Jadi sebab itu orang yang faham makna doa itu baca dengan syukur, baca dengan membesar hati. Ini baca, tambah ilmu, tambah ilmu. Kau tak ingat yang kau ada, kau boleh baca doa itu, siapa yang bagi itu? Sebelum nak tambah, kita nak tambah nasi kena ada dulu. Takkan pinggan kosong, tambah, pinggan kosong. Dah ada nasi Tuan Imam,
Ya, tambahlah dulu. Mana benda dah ada. Zid ini mana benda dah ada. Kita tambah. Tambahlah nasi itu. Kenapa tambah? Dah ada. Ini pinggan kosong bersih cuci jalan, tambah. Tambah apa saya makan belum tambah. Engkau cakap betul-betul. Kita marah ni. Engkau yang aku makan macam engkau ke? Tak ada lah. Ini baru pinggan kosong tahu. Oh, maaf. Tambah ini mana sudah ada. Jadi bila kita baca doa itu, Rabbi zidni, maknanya wahai Tuhanku, apa juga yang aku telah dah tahu, yang sedang aku tahu sekarang ini, dan lagi akan belum tahu lagi, ya, Engkaulah yang tambah. Maka lantaran itu tambah lagi lah. Engkaulah yang tambah. Lantaran itu tambah lagi. Jadi kalau paham makna itu, timbul dalam hati kecil kita itu rasa menghargai. Kalau baca doa itu tak rasa apa habuk satu pun. Apa kau baca doa itu tak rasa, tak faham makna ke? Kalau kita baca dengan makna itu, sudah timbul dalam hati itu menghargai, membesarkan. Mana satu perasaan yang kita menghargai dan kita nak mensyukuri, mana sudah ada. Mesti ada zauq, mesti ada rasa. Ini rasa terima kasih Tuhan. Mesti ada rasa itu. Bila ada rasa itu magnet untuk menarik apa yang tiada. Kalau kita baca sesuatu zauq tak ada, itu baca mabuh. Orang Kelantan kata mabuh, tak ada kare. Orang Kelantan tak ada kare. Lampu ada, penuh elektrik. Life electromagnetic field. Your thinking mind is electro. Your heart feeling is magnetic. When you combine the two, then you get the result from the world. Ya, mana fikir dan rasa mesti gabungkan. Ini baca dah tuan saya baca tak jadi. Kau baca macam mana? Yalah baca, tuan saya cakap baca. Ada rasa tak ada rasa tuan imam? Tak ada. Kalau tak ada, takkan kau nak tambah lagi. Kalau kau makan nasi tak ada rasa apa, nak tambah? Masuk sekali, dua kali tak masuk dah tuan imam. Tak ada rasa apa pun makan makanan itu. Tapi kalau ada rasa, nak tambah tak? Ini rahsia. Rahsia bila kita membaca satu yang kita baca, mesti disertai dengan rasa. Mesti rasa. Sebab bahagian yang paling berharga, bernilai dalam kehidupan ini, rasa. Keseluruhan hidup kita daripada awal kita tarikh lahir sampailah akhir tarikh mati, apakah yang paling berharga itu? Rasa. Kamu menjalani hidup dan kehidupan dalam kehidupan kamu lalui itu 3 perkara: fikir, rasa, buat. Itu saja. 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, apa kita buat? Fikir, rasa, buat. Pi rabu. Pi fikir, rasa, buat. Itu saja. Tapi di antara pi fikir, antara buat, ra itu. Bayangkan dalam kehidupan ini tidak ada rasa. Maknakah kehidupan itu? Ada makna atau tidak, Tuan Imam? Apa makna kehidupan yang rasa? Apa pun tak ada. Kalau kita pergi jumpa tuan doktor, tangan saya dah tak rasa apa, dia masuk buat terus. Kalau tak rasa ini bahaya ini. Ya, itu mana peringkat bahaya. Dah kebas dan Tuan Imam. Kaki tangan dah rasa, tak rasa tuan doktor. Masuk buat, habis, kena tangkap. Ya, dia tak tunggu banyak dah. Rasa ini, zauq ini, satu perkara yang paling berharga. Tapi kalaulah perkara yang berharga itu kita tidak haklah tujukan kepada yang memberi zauq itu, adil tak adil? Tak adil lah. Kalau benda yang paling berharga dalam kehidupan ini mengalami, merasai,
Tapi apa saja yang kita alami dan rasai, kita tidak hala tujukan rasa itu daripada dia yang memberi. Ya, kita ambil air segelas teh tarik, kita minum, sedap, kita bagi tumpuan pada teh itu. Ya, kita makan pula ayam goreng golek, rempah berempah, ya, apa ayam berempah, semalam dia makan ayam berempah, ya, seolah goreng ayam tak ada rempah pula. Goreng ayam memanglah berempah. Kalau tidak nak goreng bagaimana? Saja nak bagi manis, ayam berempah. Kita dengar pun terkejut, ayam berempah. Bila yang goreng ayam tak ada rempah? Bila kata ayam memang berempah, ya, hanya nak sedapkan itu. Jadi bila makan itu, rasa nikmat itu, nikmat ayam berempah itu, maka terbeliak mata pagi tengok, ayam apa ni, rempah, kuih pula, rempah apa dia taruh dalam ini, ya, nak cari ramuan. Kok nak balik suruh orang rumah buat juga, Tuan Imam. Nak sambung lagi daripada sini, daripada Baitul Nur sambung di rumah pula berempah, ya, balik pelepah adalah tak ada rempah. Dia pun dah letih dengan puasa. Abang ni apa tak habis rempah, kita letih, ya. Jadi bila kita rasa itu, mana kita nak tambah, ya. Bila rasa itu kita nak tambah, dan rasa ini bahagian yang paling penting dalam hidup dan kehidupan ini, bahagian rasa, mengalami merasai. Bila kita mengalami merasai, apa juga kita rasai, kita akan bagi perhatian pada benda itu. Kata kita duduk senyap sini, tiba-tiba cek, kata kena picit, kena macam kena ketik. Kita cari apa punca dia. Tengok, oh kerengga. Maka kita tumpu pada kerengga. Apa juga kita alami rasai, katalah kita jatuh cinta, manisnya, kita cari siapa orang dia. Oh, engkau. Nampak, kita cari tempat tu, kita cari sebab musabab, ya. Tapi kita lupa usul asal, ya musabbibul asbab. Kita tak nampak itu. Kita dah nampak yang hissi, kita lupa yang maknawi. Kita dah nampak yang madiyah, kita lupa yang maknawiyah. Maka jadilah kita mazhab orangnya hijab, bukan kasyaf. Sedangkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab yang ada padanya inkishaf, bukan hijab. Ini engkau mengaku i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dah bertantum jadi selaput hijab pula. Kok mana? Tak selari dengan i'tiqadnya itu, ya. Jadi bila kita tengok dalam bahagian mengalami merasai dalam kehidupan 60-70 tahun ini, fikir rasa buat, rasa itu main peranan yang cukup besar. Sehingga manusia ini bila dia rasa gembira, walaupun sakit tak berapa sakit. Kalau dia rasa gembira, ya, sebab rasa gembira dapat duit banyak semalam, walaupun sakit gigi kurang sakit. Macam ada kebas pula situ, macam ada bius dah, tak perlu pergi doktor dah. Mana nampak lain macam Pak Haji. Belum masuk bank lagi, hari dah nampak penuh. Pak Haji tersandar, walaupun bengkak nampak pipinya senyum. Pak Haji bengkak pun senyum lagi. Tak apa. Nampak tak nampak Tuan Imam? Sebab ada rasa itu. Bila ada rasa yang manis, yang seronok ini, walaupun sakit jadi kurang sakit. Begitu orang bercinta. Orang bercinta waktu mula-mula bercinta dulu, tersepak batu bengkak ke ibu jari itu, tapi dengan kenang kekasih senyum. Sepak batu pun manis. Kemana kau jatuh, ya? Dulu sepak batu, nak tenang batu tu ada lagi, ambil martun pukul batu itu, ya. Sekarang tak ada, sepak batu senyum. Kok mana ini? Sebab ada manis, ada kait dengan sesuatu yang dia rasai. Jadi dalam kehidupan kita ini, bahagian mengalami merasa ini,
Ini bahagian yang penting dan terpenting. Maka setengah daripada tujuan maqasid kita puasa ini juga ada kaitan dengan mengalami merasai. Bila kita tahan puasa, mana imsak tadi, mana terasalah pahit lapar, terasalah pahit dahaga. Terasa tak? Rasa itu, rasalah itu. Oleh kerana rasa periknya pahit itu, maka bila kita bersedekah pada orang-orang fakir miskin, sedekahnya nilai tinggi. Sebab dia dah rasai bagaimana orang fakir tak makan tak minum. Nak banding dengan satu orang kaya, sedekah tak mengalami merasai pahit makan dan minum, tak mengalami merasai pahit tak makan, pahit tak minum. Kalau dia sedekah lain. Tapi kalau dia dah rasa, dia bagi lain rasa. Sehingga diwajibkan kita berpuasa setahun sekali. Kenapa itu? Kerana didik, bentuk, corak, bentuk, hala tuju rasa kita yang 11 bulan ini yang sudah lari tiun. Rasa juga, tapi rasa lari tiun. Macam kita bawa kereta lah, bunyi juga kereta enjin tu, kruk-kruk, kruk-kruk. Mana lari tiun. Nanti dia naik tinggi, kruk-kruk. Bunyi juga. Tak apa kereta kau bunyi pelat dia macam ni. Lari tiun. Dia pun lari tiun. Apa nak buat? Kena pergi jumpa tuning. Tuning pula. Tambah ni. Tadi tiun ke tuning. Pergi. Dia pergi jumpa Cina Acong, dia pun taruh cucuk sana, cucuk sini. Tenang. Begitulah Ramadan ini. Bila kita sudah tahan imsak, maka segala 11 bulan yang kita terlampau terlajak rasa, terlajak fikir, terlajak buat, maka bulan ini berlaku keseimbangan. Sebab itu kalau kita tengok Ramadan ni, kalau satu orang tu terlampau proaktif, bila masuk Ramadan dia kurang sikit. Ada kurang. Ya, kalau dulu kita lari 10 kilo, masuk Ramadan 5 saja. Dah ada break sikit. Kalau lari 10 kilo juga nak jenuh lah. Ya, dah tak makan tak minum, dia pun tahu dia break sikit. Ya, kalau sebelum puasa itu bersembang daripada pagi sampai ke petang, masuk Ramadan tu imam senyap, sepi. Sembang dalam. Sembang apa? Ayam apa nak makan hari ini? Kari apa nak buat? Sembang di dalam. Di luar dah tak ada. Mula dia nak katup volume itu. Ya, ini bila dikatupkan sudut-sudut itu, maka di situ berlaku perubahan yang besar. Kenapa? Kerana puasa ini dikait dengan kilang yang terbesar bagi tubuh manusia itu, katup. Kilang apa? Kilang perut. Bila kilang perut ini terkatup, maka kilang-kilang kecil, kilang mata, kilang telinga, mudah dah tak berasap, dah tak berbau. Maka lain macam pula hari ini. Maka mata pun mula dah cerah sikit. Tidak kata imam dapur berasap, bunyi periuk perena, pompa telinga pun bising. Tak boleh nak dengar benda yang lain dah. Yang dia dengar makanan, minuman, makanan, minuman. Mata pun jadi berbinau. Tapi bila kilang besar ini katup, maka kilang-kilang kecil dia dah tak berbunyi, tak berbau apa-apa. Periuk belanga pun tak bunyi. Apa cerita ini? Mulalah mata ada kesempatan nak lihat, aku dicipta bukan untuk memikirkan makan saja. Bukan mata nak tengok warna apa kuih lapis hari ini, warna apa tepung talam hari, tak ada. Mana sempatlah mata itu memikir benda-benda ibadat. Telinga pun dah sunyi, sempatlah nak baca Quran, nak zikir. Nampak? Kilang itu dah katup. Bila kilang ini dah katup, maka perubahan berlaku pada insan manusia. Ya, sebab Tuhan menciptakan manusia, dia tahu apa yang terbaik untuk manusia itu. Dah 11 bulan kita menggunakan sesuatu itu, kalau tidak ada katup langsung, apa juga kalau kita guna terlajak akan rosak benda itu. Sebab itu puasa ini di samping ada manfaat rohani,
dia juga mempunyai manfaat jasmani. Jadi bila kita puasa itu, puasalah dengan seronok. Jangan puasa dengan keberatan. Puasa juga tapi puasa dengan keberatan. Mana puasa keberatan ni bahasa stres pula. Duk tunggu bila nak cukup bulan habis Ramadan. Pula. Janganlah. Kita puasa ni puasa dengan seronok, dengan suka, dengan senyum, dengan kasih, dengan gembira. Mana puasa dengan rasa-rasa yang macam itu. Kenapa puasa yang rasa macam itu? Kita sudah nampak manfaat puasa tadi. Bila dikatupnya kilang besar, maka kilang-kilang kecil bersekempatan untuk dia berfikir apa yang patut dia lebih buat lagi. Apa tujuan asal mata ini? Apa tujuan telinga ini? Apa tujuan dua tangan dua kaki ini? Segala organ-organ semua sudah mula ada kesempatan untuk berehat sekejap. Sebab dah tak ada masuk dah. Kilang dah katup. Ya. Cuma tunggu waktu maghrib pula. Maghrib pula kita sekat lagi 3 biji tamar sahaja. Lepas tamar bercakap pula lagi. Jono berbunyi dalam perut. Ya, bercakap semua. Bila dengar ilmu ini, maka di situ dia berlaku didik, bentuk, corak, bendung, hala tuju. Sebab manusia ini, penghujung bagi manusia ini ialah ke mana dia nak pergi. Fa aina tazhabun, ke mana hala tuju awak? Ya. Macam begitu juga bila mereka mengundi itu, bila perintah baru keluar, ke mana dia punya hala tuju dia nak bawa. Hala tuju wawasan kerajaan ini, wah hala tuju juga. Tak ke mana hala tuju kita pun tak tahulah. Ya. Hala tuju kena tuju terus. Ya, hala tuju tak habis. Ya. Hala tuju sebenarnya apa yang dibawa oleh Rasul. Itu hala tuju. Mana ilmu tadi, fungsi ilmu itu didik. Bila didik dia ada bentuk, ada mencorak, ada corak dia ada bendungan, akhirnya hala tuju. Ini isyarat daripada 5 hukum Islam. Kalimatu syahadah itu didik. Sembahyang itu bentuk. Zakat itu corak, dia mencorak masyarakat. Puasa itu bendung, dia bendung nafsu. Haji itu hala tuju. Maka di sini ulama himpunkan 5 perkataan itu. Didik, bentuk, corak, bendung, hala tuju. Masya Allah. Jadi bila kita ada rukun Islam yang 5 itu, kita sudah ada makna pendidikan. Kalimah pendidikan ini maknanya 5 itu. Didik, bentuk, corak, bendung, hala tuju. Kemana kita nak pergi sebelum kita nak balik kepada kampung kekal abadi? Ya, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, fikir rasa buat. Antara fikir rasa buat ini rasa itu. Rasa kita. Rasa ini yang penting. Rasa ini kita nak hala tuju pada tepat sasarannya. Bagaimana? Pikiran mesti betul. Kalau pikiran kita betul, maka rasa kita juga akan betul. Sebab pikiran ini dia mencetuskan rasa. Katalah pikiran kita hari ini nak makan nasi goreng Pattaya. Pikiran bila sebut saja kalimat nasi goreng Pattaya, ternampak Pattaya, timbul tak rasa apa? Jadi pikir mencetuskan rasa. Dan pikir yang mencetuskan rasa itu, kalau kita terima, percaya, serah pada pikiran itu. Tapi kalau cadangan masuk nasi Pattaya, tak nak lah. Dia tak terima, tak keluarlah selera rasa itu. Jadi cetusan rasa ini timbul bila ada pikiran yang mana? Pikiran yang ada pada pikiran itu TPS, terima, percaya, serah. Jadi manusia ada rasa ini bila dia ada TPS. Apa contoh lagi? Contoh kalaulah kita pergi jumpa doktor kemarin umpamanya. Doktor periksa darah kita siap baik. Pak Haji, Adi duduk di rumah. Nanti petang asar saya hantar mesej bagaimana darah Tuan Haji.
Baik Tuan Doktor, terima kasih. Haji pun balik bersandar di rumah lepas asar. Tiba bering, mesej masuk. Tengok-tengok mesej kata, Tuan Haji, darah Tuan Haji didapati bahaya. Ya, bahayanya sudah tahap stage 4. Kalau Pak Haji terima, percaya, serah mutlak khabaran itu, kelabu mata tak, lembut lutut tak, nampak? Ya, air teh nak minum manis tadi pahit tak? Boleh habis tak air teh tadi? Tersandar tak? Yang Mak Haji dia tengok, apa kena kau ni? Nak cakap tak boleh dah. Apa ni? Gerakan terima. Mak Haji tengok, apa ni kau buat syahadah kau? Itu Mak Haji tengok dia. Ya, anak sebi ada Mak Haji dapat, dia peluk kita dan semangat balik. Dua bang, jangan ambil sangat. Itu pendapat Tuan Doktor. Baru nak fikir. Nasib baik ada juga Mak Haji tu. Kalau tak ada bantuan Mak Haji, sebelum jumpa doktor dah habis dah. Dah pengsan dah. Sebab apa itu? Sebab TPS. Kita apa juga TPS. Yang kita jadi marah berdesing tu. Kata orang buat panggil, dia kata pada kita satu, kita terima percaya serah terus kata-kata itu. Apa jadi? Ini kekuatan TPS, bukan GPS. Ya, TPS. Manusia ni TPS. Apa yang dia terima, apa yang dia percaya, apa yang dia serah pada terima percaya tadi, dia akan mengalami, merasai itu. Sekarang kita sudah dapat rahsia. Rasa-rasa kita yang kita duk himpun seumur hidup kita ini datang dari mana? TPS. TPS itu sebelum TPS apa? Fikir. Fikir itu ilmu lah. Apa yang kita fikir itu ilmu. Ilmu itu apa? Huruf, kalimat, ayat. Huruf bila digabung jadi kalimat. Huruf bila dihimpunkan jadi kalimat. Kalimat bila dihimpunkan jadi ayat. Maka setiap manusia itu ada ayat dalamnya. Maka ayat itu sama ada dia terima, percaya, serah, ataupun dia tak terima, tak percaya, tak serah. Apa saja ayat yang dia terima, yang dia percaya, yang dia serah, maka dia akan mengalami, merasai selaras dengan ayat itu. Maka sebab itulah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan itu turun padanya itu Al-Quran. Al-Quran itu apa? Bukan ayat. Ayat lah. Kita ada ayat juga, tapi ayat kita banyak kacau. Maka Allah turunkan ayat. Ayat kita ini yang dibuat daripada akal. Ayat yang diturun itu nakal. Bila akal dan nakal bergabung, maka jadilah manusia itu keseimbangan, kestabilan, keadilan, dan pertengahan hidup. Kalau tidak, pasti terlampau ke kiri atau terlampau ke kanan. Ya, bila turunnya ayat tadi, kita dapatlah jalan pertengahan. Semacam mana kita baca dalam sembahyang tadi, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, tunjukilah kami, ihdina. Apa yang ditunjukkan Tuan Imam? Mustaqim. Apa mana mustaqim? Pandai Tuan Imam tafsir. Siratal ladzina an'am. Kemas Tuan Imam. Mustaqim. Mana mustaqim itu jalan yang lurus. Ya. Apa mana jalan yang lurus? Jalan yang pada lurus itu ada padanya keseimbangan, kestabilan, keadilan, dan pertengahan. Apa contohnya? Contohnya kalau bagai pegangan kepercayaan kita,
bukan Jabariyah dan bukan Jabariyah. Kalau Jabariyah terlampau serah sangat. Bukan Qadariyah Mu'tazilah. Kalau Qadariyah Mu'tazilah terlampau buat sangat. Ahlussunnah wal Jamaah dia antara buat dan serah tengah-tengah tadi. Kalau terlampau buat sangat jadi stres pula. Kalau tak buat langsung rehat pula jadi Jabariyah pula, apa habuk pun tak ada pula, serah pula. Ya. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah antara buat dan serah digabungkan, parti gabungan. Bila parti gabungan, maju jaya lah. Ya, macam kita kata waktu malam ini, waktu semua orang terlentang, serah. Waktu siang, waktu buat. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini seolah malam dan siang bergabung. Itu makna kehidupan. Kehidupan ini mana tidur pun ada, bangun pun ada. Kalau tidur saja bangun tak ada, bungkus. Ya. Kalau bangun saya tidur pun tak ada, alamat bungkus juga. Dia mesti ada gabungan itu. Yang kita boleh bercakap begini begitu ini kerana ada tidur semalam. Kalau tak ada tidur lain. Kita boleh berfungsi ini kerana ada dua hala itu, malam dan siang. Begitulah Ahlussunnah wal Jamaah, gabungan di antara dua tadi, antara buat dan serah. Bila gabung itu yang kita pohon tu Imam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus tadi. Jadi jadikanlah kami wahai Tuhan kami pada pikiran kami, pada perasaan kami, pada perkataan dan perbuatan kami, pada keadaan perkataan, perbuatan dan perasaan pikiran itu, yaitu pada tahap keseimbangan, kestabilan, keadilan dan pertengahan. Itu yang kita minta. Mana bila kita baca saja ihdinas siratal mustaqim, maka permohonan dalam permintaan itu sudah ada sudut keseimbangan, kestabilan, keadilan, pertengahan. Pada mana? Pada pikiran kita, pada perasaan kita, dan pada perkataan dan perbuatan. Sebab hakikat manusia itu tidak lain melainkan tiga. Apa yang dia fikir, apa yang dia rasa, apa yang dia buat. Sebelum dia buat, dia fikir dulu. Bila dia dah fikir, maka di situ bahagian fikir ini bahagian hisab, hitung kira. Bahagian fikir ini bahagian apa? Hisab, hitung kira. Bila dia hisab, hitung kira, benda ni baik juga. Bila baik juga, mana ini menguntungkan bukan merugikan, ada manfaat bukan mudarat, maka di situ berlakulah TPS, terima percaya serah. Bila berlaku terima percaya serah, di situ berlakulah mengalami merasai. Ini bahagian fikir ini bahagian hisab, hitung kira. Sentiasa pikiran manusia itu buat hisab, hitung kira. Hisab, hitung kira ini dilihat pada sudut untung rugi, manfaat mudarat. Untung rugi, manfaat mudarat ini dilihat daripada sudut harga nilai mutu. Ini dalam tubuh manusia ini ada sistem nilai. Maka nilai manusia ini, harga ini, mutu ini terbagi pada dua. Satu, harga nilai mutu kebendaan, dia panggil nikmat hissi. Satu lagi, harga nilai mutu ma'nawi, kerohanian. Jadi akhir zaman manusia pemikirannya, hisab hitung kiranya, yang dia mudah rasa, mengalami, merasai ialah nikmat hissi. Nikmat maknawi, tahulah maknawi itu tapi tak rasa. Sebab tu kalau kita ajak manusia masuk dalam masjid, dalam 20 minit dia boleh tahan, lepas itu melisah. Tapi kalau kita ajak masuk mall, 1 jam, 2 jam boleh. Ya, pandai dia menyelesaikan, duduk tak apa, terbang ke pot, saya duduk sini dulu. Oh, pandai dia duduk corner situ, duduk kopi, bertengkek lah, ada saja menyelesaikan dirinya. Tapi kalau masuk masjid, begitu pun sakit, begini tak boleh selesa.
Sebab harga nilai mutu manusia bukan pada ma'nawi, bahkan pada hissi. Apa mana hissi? Pada yang nampak. The 3D reality. Apa 3D reality? Mana kenyataan pada yang kita nampak. Mana yang nampak ini? Pada kenyataan yang kita nampak ini, maknanya kenyataan alam syahadah ini. Alam yang nampak ini. Jadi apa yang nampak ini, maka senang kira bicara. Benda tak nampak, tahu tapi tak nampak. Itu penghitungan, ke mana hisab, hitung kira itu pada nampak terlampau-lampau. Ini pengaruh, dia panggil materialism. Pengaruh kebendaan. Mana bila pengaruh kebendaan ini, mana sudut apa itu? Sudut apa yang kita nampak ini, alam syahadah. Ya, alam syahadah. Mana syahadah ini alam nampak. Kalau satu manusia itu sudah terima percaya secara pikiran yang berdasarkan tauhid. Kalau pikiran satu manusia itu mendasarkan tauhid, maka apa makna tauhid? Mana tauhid di sini? Dia tengok alam syahadah ini, alam yang nampak ini, dia teringat alam yang tak nampak. Tengok dunia, teringat akhirat. Itu orang bertauhid. Tengok makhluk, teringat Khalik yang mencipta makhluk itu. Itu orang ada ma'ani tauhid. Mana ma'ani tauhid? Mana makna tauhid itu sudah berfungsi. Kita ada juga makna tauhid itu. Tapi bila tengok, tak nampak makna tauhid itu. Yang duk nampak tak tauhid. Tauhid itu tahu sajalah, tapi tak nampak makna tauhid. Kalaulah nampak makna tauhid, maka mengalami merasai tadi akan naik satu tahap kepada mengalami merasai yang memberi. Kalau tidak, mengalami merasai kita hanya pada yang nampak ini saja. Bila mengalami merasai pada yang nampak, maka tahap mutu kerohanian itu belum naik. Maka bulan puasa ini dipercepatkan mutu kerohanian. Sebab itu tadi bila kita buka puasa itu kita terangkan makna buka puasa tadi. Kita membaca Allahumma laka sumtu. Apa makna baca itu? Seolah-olahnya orang yang berpuasa daripada berpagi sampai ke petang, seolah-olah setiap saat dia berkata, wahai Tuhanku, puasa aku ini engkau, untuk engkau. Seolah-olah macam kita kata satu orang duk tunggu, kita janji nak jumpa kawan kita di taman besok pagi pukul 8 pagi. Besok pagi 8 pagi kita pergi di taman. Waktu kita tunggu itu, adakah kita sebut aku tunggu kawan aku tunggu kawan aku? Sebut? Tak ada. Tapi kalau kawan kita yang lain lalu, apa kau buat di sini? Tunggu kawan. Mana ingatan dalam hati sudah ada, tunggu kawan. Begitulah orang puasa. Dalam puasa itu sudah ada makna Allahumma laka sumtu. Ada dalam itu. Sebab hal puasa itu hal doa Allah. Hal puasa itu hal Allah. Besar tak besar puasa itu? Mana waktu kita puasa itu, kita seolah sedang Allahumma laka sumtu. Begitu juga wabika amantu. Dalam puasa itu ada makna doa itu sedang berlaku. Setiap saat bila satu manusia niat saja puasa, ma'ani doa itu sudah menyala dalam puasa itu. Allah, Allah. Cuma dia sedar tak sedar. Nak sedar, sebab itu sebelum buka puasa, bacalah doa itu. Dan baca doa itu hadir makna aku puasa tahan tadi 12 jam. Sini berapa jam? 12 jam ya? 13? Berapa jam kita puasa? 13 jam. Nah, 13 jam kita puasa itu tahan diri. Itu maknanya 13 jam. Ma'ani bagi 13 jam itu seolah kita berkata Allahumma laka sumtu.
wa bika aman. Dan juga wa ala rizqika aftartu, dan juga nanti aku nak buka nanti dengan rezeki engkau juga. Kalau begitu nanti kita ambil buah tamar itu, bila kita baca mesra tak dengan puasa tadi. Sebab kita sudah nampak hubungan makna doa itu dengan amalan puasa. Selama kini tak ada pun baca juga doa itu. Kenapa engkau baca? Sunnah lah. Ya. Kenapa engkau baca doa? Ini sunnah Nabi tahu. Kena baca. Tapi dengan amalan puasa tak nampak makna puasa itu. Doa itulah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu dia merupakan brain marrow of life. Itu brain marrow ini mana kalau tak ada som-som itu mati kita. Doa itu macam itu. Doa ini mukhul ibadah. Mana dia merupakan mukhi, dia merupakan otak, dia merupakan mana yang wayat itu, neurosakit itu. Kalau tak ada neuro itu katuk alam itu. Itu doa. Jadi makna puasa tadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Makna rizqika tadi dengan makna Ar-Rahman, murah dialah yang dia bagi rezeki. Sebab bila kita baca Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman itu dengan makna Ar-Razzaq. Kalau kita baca tafsir, kita tanya ulama, Ar-Rahman itu apa makna? Tok guru bagi tahu, Ar-Rahman Ar-Razzaq. Di sini bila kita baca wa ala rizqika, rizqika itu Razzaq lah, itu yang memberi. Maknanya Ar-Rahman. Kenang pula teringat nama dia yang murah tadi. Ya, Ar-Rahman. Wa ala rizqika aftartu. Jadi kalau begitu kita faham, jadi puasa kita itu membawa pada qarib, bukan ba'id. Mana qarib di sini? Dekat hati kita dengan pencipta tadi. Sudah dekat, sudah hadir hati itu. Mana sudah bermakna. Amalan kita itu sudah ada nilai, sudah mula terasa. Kalau tidak, amal tak terasa, rugilah. Itu penerangan kurang lebih. Kita penerangan nak bawa bagaimana kita liku-liku, mana didik bentuk corak bendung melalui ilmu itu dengan amalan kita itu, nak didik bentuk corak bendung hala tuju supaya fikir kita, rasa kita itu, perkataan perbuatan kita itu sentiasa membawa kepada bersatu teguh dengan makna tauhid, bersatu teguh dengan makna tasawuf, bersatu teguh dengan makna fiqh. Sebab fikir ini mana apa yang kita terima percaya serah, fikir ini apa yang kita terima percaya serah, ini bahagian tauhid. Rasa ini apa yang kita alami rasai, ini bahagian tasawuf. Perkataan perbuatan ini bahagian fiqh. Jadi bila digabungkan fikir, tauhid, digabungkan rasa, tasawuf, digabungkan perkataan perbuatan, fiqh, maka digabungkan tiga ilmu ini, maka jadilah kita bersatu teguh. Kalau tidak ada tiga ilmu ini, bercerai roboh. Ya, jadi mendepani menjalani hidup ini, kita akan depani hidup ini ada usik, ganggu, kacau. Usik, ganggu, kacau. Usik, ganggu, kacau ini hikmah Tuhan. Ya, ini naluri alam. Memang ada usik, memang ada ganggu, memang ada kacau. Kalau tidak ada usik, ganggu, kacau, tak ada masa. Kita nak dapat masal, kena ada usik, ganggu, kacau. Dengan usik, ganggu, kacau ini, sama ada manusia itu jadi bersatu teguh, ataupun usik, ganggu, kacau jadi bercerai roboh. Bersatu teguh apa? Bersatu teguh tauhid, tasawuf dan fiqh. Ataupun usik, ganggu, kacau bercerai roboh. Bercerai roboh apa? Tauhid, tasawuf dan fiqh. Jadi
Bila kita faham itu, ilmu penerangan tadi terang jelas nyata, didik bentuk corak bendung hala tujuh. Hala tujuh pikiran yang tauhid, hala tujuh perasaan yang tasawuf, hala tujuh perkataan perbuatan yang ada padanya syariat fiqh. Supaya fikir rasa kuat kita itu sampai kepada pintu gerbang bersatu teguh. Bila bersatu teguh, kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Kita nak kuat nak lemah? Anak kuat itu cara dia. Pemikiran yang macam itu, ma'ani yang macam itu. Kalau fikir yang macam itu, rasa yang macam itu, buat yang macam itu, insya-Allah setiap saat ada saja jalan-jalannya. Manusia itu akan jadi kuat kukuh. Kalau satu orang macam itu, dua orang macam itu, tiga orang macam itu, kuat tak? Dia akan kukuh mengukuh. Inilah kita nak bangun, mencetuskan umat mula pada diri kita. Mengambil ilmu ini pada tahap individu, seterusnya kepada keluarga, seterusnya kepada masyarakat, seterusnya kepada negara, seterusnya kepada alam sejagat, sampailah kepada risalah Nabi. Maksud tujuan risalah Nabi itu, wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah dihantarkan Nabi, penerangan-penerangan yang kita baca, faham, ingat malam ini, bertahap sejagat. Sebab itu daripada risalah Nabi. Umat Muhammad kalau dia fikir bertahap sejagat. Sebab pemikirannya memang ilmu itu bertahap sejagat. Sebab harga nilai mutu kalau pikiran tauhid itu, dia mencetuskan buah aman tetap. Tauhid mencetuskan apa? Buah aman tetap. Ilmu fiqh ini dia mencetuskan buah gembira bahagia. Apakah ilmu tasawuf itu mencetuskan buah apa? Gembira bahagia. Ilmu fiqh ini mencetuskan selamat sejahtera. Jadi tauhid aman tetap, tasawuf gembira bahagia, fiqh selamat sejahtera. Tanya orang siapa juga, beriman ataupun tidak beriman, kau nak tak ada aman tetap? Engkau nak tak nak gembira bahagia? Engkau nak tak ada selamat sejahtera? Maknanya harga nilai mutu yang dibawa oleh Rasul itu bertahap sejagat. Mana kalau kita bawa risalah ini, di samping tahap kita tahap individu, juga mana harga nilai mutu yang kita bawa ini sudah ada persediaan pada tahap sejagat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan penerangan itu kita dapat manfaat, kuatkan diri kita, bersatu teguh. Jangan kita jadi orang bercerai roboh. Nak bersatu teguh, mestilah kita mestilah hala tuju. Mana didik bentuk corak bendung pikiran kita yang ada tauhid. Didik bentuk corak bendung hala tuju perasaan kita yang ada tasawuf. Didik bentuk corak bendung hala tuju perkataan perbuatan kita yang tidak lari daripada fiqh. Bila ada tauhid pasti kebenaran. Bila ada tasawuf pasti kecemerlangan. Bila ada fiqh pasti kebebasan. Inilah pergerakan Nabi yang membawa umat kepada kebenaran, kecemerlangan, kebebasan. Kebenaran itu isyarat tauhid, kecemerlangan itu isyarat tasawuf, kebebasan itu isyarat fiqh. Ada soalan tu tidak? Dah lapar? Dah lapar, itu soalannya. Makanan dah siap? Dah siap. Mudah-mudahan apa yang diterangkan itu manfaat, ya. Amin ya rabbal alamin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayya wa li jami'il muslimin bi jahi sayyidil anbiya wal mursalin wa awliya'illahi salihin. Amin. Nafa'ana Allah bihi wa iyyakum kama nafa'a bi asli annahu jawadun karim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim was sababan li fawzi bi jannatin. Amin, 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 amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabik ya sayyidi ya habib Allah.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أمين وحي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد الشاكرين والحامدين ويا من الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين. ما شاء الله.